Selamat datang. Saya ucapkan kepada Tan Sri Anwar Musa selaku pengurusi Muafakat Nasional pada sesi wawancara bersama Suara Merdeka. Terlebih dahulu saya nak tanya perasaan Tan Sri lah selepas hampir sebulan masuk PAS dan terpaksa meninggalkan UMNO. Macam mana perasaan Tan Sri? Sebenarnya secara jujur ya, perasaan saya gembira kerana saya dapat kekal sebagai aktivis politik. Ya. Ada platform untuk kekal sebagai aktivis politik. Itu yang pertama. Kedua, dapat terus berada dalam satu wadah politik yang menjunjung dasar yang selari dengan jiwa saya, iaitu berada dalam satu wadah politik yang berhasrat dan berani tampil ke hadapan menjadi penyatu ummah. Sebab dulu selama lama saya berada dalam UMNO, UMNO itu adalah parti yang menyatu padukan, memimpin penyatuan perpaduan. Sejak seawal penubuhan UMNO, kemudian dia terwujud Perikatan dan Barisan Nasional pada dulu. Imej UMNO itulah, UMNO ni parti yang menyatukan. Ya. Tiba-tiba sekarang UMNO berubah daripada parti yang memimpin penyatuan orang Melayu, dia memilih jalan untuk mufarakah. Dan disitulah pertembungan pendapat saya dengan pucuk pimpinan dan kemudian saya disingkirkan. Bila saya disingkirkan, saya tidak timbul sangat soal nak terus kekal dalam parti mana. Kalau parti yang saya duduk itu tidak membawa idealism politik pun, kita akan jadi orang kata macam square peg in a round hole, janggal, ya, janggal. Saya tentu akan rasa janggal kalau saya berada dalam UMNO yang hari-hari bercakap hentam sesama Melayu dan Islam tetapi memuji DAP. Saya tak boleh buat. Sebab tu saya sekarang, alhamdulillah, saya berada dalam satu platform atas satu parti politik yang jelas mempertahankan prinsip Melayu memimpin penyatuan, Islam memimpin penyatuan, yang ini melalui PAS. Jadi bila saya pergi ke mana-mana, saya berceramah, saya bersyarah, saya berdialog dan sebagainya, saya tidak lari daripada idealisme politik saya, iaitu negara ini mesti dipimpin oleh parti pertama yang mempunyai ideologi pegangnya yang berteraskan kepada Islam dan keindukan bumi putera itu sendiri, dan keduanya, parti itu mesti memimpin penyatuan dan perpaduan. Bukan parti yang manuver untuk mencari tempat bagi pemimpin, tapi dengan meninggalkan dia punya idealism tadi. Jadi kalau ditanya apa perasaan saya sekarang, saya gembira kerana saya dapat meneruskan idealisme politik saya, yakni idealisme politik yang keindukan parti-parti Melayu Bumi Putera Islam. Kedua, parti yang menjunjung peranan memimpin penyatuan dan perpaduan yang mesti dimulakan dengan penyatuan orang Melayu dan Islam. Mungkin pandangan Tan Sri itu betul lah. Sebab ada kawan saya yang masih lagi dalam UMNO. Dia kata bila dia bagi penerangan tentang situasi UMNO sekarang ni, dia rasa macam penuh dekat dahi dia tu orang cop dia baru DAP. Ya. Sebab gini, UMNO ni mesti mendukung cita rasa dan hati nurani orang Melayu. Pemimpin-pemimpin dahulu, kebijaksanaan mereka ialah mereka memahami apa sentimen perasaan orang Melayu, lalu mereka memimpin menyemarakkan sentimen tersebut. Jadi tidak timbul percanggahan. UMNO hari ini, kita tahu kita dipilih, kita diundi, termasuk dalam pilihan raya baru ni, dengan harapan kita memimpin penyatuan Melayu. Tiba-tiba lepas pilihan raya, kita gunakan mandat itu atau salah gunakan mandat itu untuk pergi mendukung, championkan orang lain yang bawa ideologi lain. Tak dapat tidak, ahli UMNO yang terpaksa berada di dalam, dia akan berhadapan dengan dilema itu. Ya? Dan pada saya, kalau UMNO terus mengambil pendekatan, tidak mempedulikan sentimen dan hati nurani orang Melayu, UMNO akan menghadapi kehancuran. Tan Sri, tentang langkah Tan Sri menyertai PAS,
banyaklah cerita-cerita yang mengatakan Tan Sri ni menjadi penunggang agama. Boleh Tan Sri terangkan sikit, sebab isu PAS ni, menunggang agama ni memang dah sekian lama disebut. Ini memang menjadi satu ejekan, ya, satu ejekan, terutama sekali kepada PAS, kononnya menunggang agama. Saya fikir elok kita berkata jujur pada diri kita, apa maksud penunggang agama. Ya. Pada saya, penunggang agama ni ialah orang yang dirinya sendiri tidak berminat nak melaksanakan Islam, tetapi dia akan hanya associate diri dia dengan Islam di mana dia dapat untung. Dia sendiri tidak practitioner of Islam. Sebagai contoh, dia tidak cuba nak melaksanakan apa Islam suruh, ya, dari segi pimpinan kerajaan. Tapi bila sampai masa, dia suka guna label-label Islam. Bawa ulama Islam, dia tenggek, ya. Ada majlis-majlis Islam, ada majlis-majlis keislaman, dan dia associate. Pada saya itu yang menunggang agama. Maknanya kita tunggang agama, kita tidak perjuangkan agama. Tapi kalau ada parti politik atau individu yang cuba nak melaksanakan tuntutan Islam, mungkin betul caranya, mungkin tak betul, mungkin salah, itu isu lain. Tetapi determination dia ialah dia cuba nak melaksanakan. Apalagi kalau dia tu dilihat sebagai practicing Islam lebih daripada orang lain, maka pada saya dia bukan penunggang agama. Memang kita tidak ada manusia yang lengkap. Bila nak melaksanakan Islam, dia boleh buat 100%. Tapi kalau tak boleh buat 100%, jangan tinggal 100%. Kita boleh buat apa yang kita mampu. Islam itu indah, Islam itu simple, ya. Kita tengok di mana ada kemampuan kita. Jadi perjuangan di dalam PAS dan juga dalam UMNO, sebahagian di peringkat awalan perjuangan UMNO, ialah kita cuba melaksanakan. Dalam PAS ni tidak dapat dinafikan. Mereka walaupun ada kalanya dilihat sebagai overzealous ataupun terlebih dilihat oleh setengah-setengah pihak, ya, terlebih, tetapi yang pastinya dan tidak boleh dipertikaikan, PAS menjadi pengamal, dia melaksanakan. Dan cita-citanya jelas, cita-cita nak menegak, meninggi, mengembangkan syiar Islam. Itu bukan tunggang agama. Malah kalau dalam bahasa yang lebih mudah, kalau nak guna apa ni lah, memang kita buat apa ni pun mesti kerana agama. Nak guna istilah tunggang ke, naik ke, panjat ke, gunalah apa-apa istilah. Tapi dalam kehidupan kita, orang Islam, termasuk dalam urusan politik kita, kita tidak boleh pisahkan pada agama. Istilah tunggang agama ni datang daripada orang yang anti-Islam. Ya? Sebab bila dia tengok Islam itu cuba diketengahkan, kerana dia berfikiran sekular, dia akan bawa pandangan agama suku, politik suku. Itu datang daripada pemikiran yang tidak berasaskan kepada falsafah dan juga apa yang dituntut oleh Islam. Jadi yang berfikiran sekular ini akan menganggap siapa yang banyak bercakap hal agama atas platform politik, maka dianya menunggang agama. Dan dia terlupa yang menunggang agama sebenarnya itu mereka. Iaitu mereka tak menjadi pelaksana, mereka sendiri tak yakin dengan Islam, tapi mereka associatekan diri mereka dengan Islam di mana untung bagi mereka. Katalah, dia suka bawa ulama-ulama, associatekan diri dia dengan ulama-ulama. Dia kadang-kadang dia quote ulama-ulama di mana untung bagi dia. Pada saya itu penunggang agama. Mana you gunakan agama untuk kepentingan diri. Tapi kalau orang yang berjuang kerana nak mengangkat agama, nak melaksanakan tuntutan agama, itu sebenarnya agama suruh. Sebab Islam tak boleh dipisahkan dengan urusan politik. Urusan kenegaraan, urusan politik dan sebagainya itu, Islam adalah sebahagian daripada itu. Jadi bila kita cuba laksana, mungkin ada tidak tepat cara laksana. Ada berbeza pendapat. It's okay. Katalah contoh, nak melaksanakan hudud. Cita-cita nak melaksanakan hudud itu memang sebahagian pada tuntutan Islam. Tapi cara nak melaksanakan hudud tu ada pentafsiran berbagai-bagai. Saya ingat ada orang kata kalau buat hudud akan terancamlah orang bukan Islam. Itu soal cara. Banyak yang mentafsirkan
you nak laksanakan hudud hanya atas orang Islam misalnya. Tak payah pada orang bukan Islam. Ada pula versi kata hudud bukan semestinya dalam keadaan tak mampu pun buat. Ukur dulu pada kemampuan. Kalau tak boleh buat kerana tak mampu atau apa-apa sebab, buat dulu yang lain. Jadi itu soal cara. Ada perbezaan pendapat. Tapi niat nak melaksanakan Islam dalam kehidupan kita, kalau kita yakin Islam itu ad-din, kita yakin Islam itu cara hidup, kita yakin Islam itu adalah penyelesaian pada masalah manusia, maka berjuang kerananya bukan menunggang agama. Malah itu satu tanggungjawab. Ya? Tapi yang menunggang agama ni, saya kata tadi, dia sendiri tak minat nak praktis Islam. Dia sendiri tak ada ilmu tentang Islam. Dia sendiri gaya hidup dia harian tidak melambangkan gaya hidup orang Islam. Kemudian dia nak menghina orang lain yang cuba melaksanakan gaya hidup cara Islam. Orang-orang macam inilah. Kalau pakai serban pun dia hina, pakai jubah pun dia hina, simpan janggut dia hina. Sebab apa tu? Sebab dia tidak faham. Kalau dia faham, orang yang nak melaksanakan sunnah, boleh. Dia tak nak buat, tak apa, tak berdosa. Nama pun benda sunat. Tapi bila orang nak buat benda sunat, bila orang nak buat mengikut apa yang Nabi buat, dia kata ini menunggang agama. Jadi saya fikir orang Islam jangan terperangkap dengan pandangan-pandangan sekular sehingga kita asyik terjebak dalam tuduh menuduh sesama Islam yang tak membawa kita ke mana. Malah secara tak sedar kita menyuburkan fahaman-fahaman sekular. Apabila rakyat dan masyarakat takut untuk nak menjadikan Islam sebagai cara hidup, itulah kejayaan musuh Islam. Dan orang Islam akan menjadi lemah apabila dia terpisah dengan nilai-nilai agamanya. Maka berjayalah orang yang tak suka pada Islam. Jadi menunggang agama pada saya adalah orang yang tidak berminat nak melaksanakan Islam tapi masih associatekan diri dia dengan hal-hal Islamik. Tapi dia sendiri tak nak buat. Itu penunggang agama. Dia guna agama untuk kepentingan dia. Tapi orang yang berjuang untuk nak menegakkan agama, menegakkan sunnah, itu bukan penunggang agama. Mereka adalah pejuang agama. Tentang ini extension pada tunggang agama ni lah. Sebab sekarang ni tengah heboh tentang gelombang hijau. Kononnya gelombang hijau ni membawa satu konotasi kepada Islam yang melampau, ekstrim. Yeah. So negara ni kalau di gelombang hijau ni berjaya, tak disekat, negara ni akan diperintah oleh segerombolan orang Islam yang ekstrim. Ini yang saya katakan kita harus berhati-hati. Politik negara kita tidak terpisah dengan permainan politik dunia. Ya. Pertembungan di peringkat di dunia ini antara gerakan-gerakan Zionis dan fahaman-fahaman yang dianjurkan oleh mereka dengan the revival of Islam, itu perkara yang real. Bukan perkara reka-reka. It's real. Ya. Ada pihak yang takut kepada perkembangan Islam di seluruh dunia yang sedang berlaku. Dan ada gerakan untuk kalau boleh tidak menjadikan Islam itu sebagai sesuatu yang satu revival yang boleh menguasai politik dunia. Ya, itu di peringkat dunia. Dan bukan saja soal Islam, malah ada grup anti-religion. Kalau kita lihat apa yang ditulis oleh Alice Bailey, ya, kira-kira 4-5 dekad yang lalu, 10 pilar yang dia anjurkan untuk the new age. Katanya zaman baru, zaman moden, dunia akan datang mesti melaksanakan 10 perkara yang dicatatkan sebagai the 10 pillars of the new age. Apa dia antara 10 pillars sebagai contoh? Nombor 1 dia kata take God and prayer out of education system. Mana ada gerakan di peringkat dunia, peringkat antarabangsa ni, jangan jadikan sistem pendidikan soal-soal keagamaan, ketuhanan, solat. Kalau boleh, itu sekular lah tu. Mana kalau dalam sistem education system, jangan bawa hal-hal agama. Kita tengok dalam negara kita banyak orang yang anti apabila unsur-unsur keagamaan itu
berada dalam sistem pendidikan atau sistem pentadbiran. Apa lagi dalam Alice Bailey punya prinsipal? Dia kata, jadikan homoseksualiti sebagai satu way of life, sebagai satu cara penghidupan. Tengok benda ni berlaku ke tidak sekarang? Kalau dulu kita dengar di Amerika, nah dalam negara kita, kita cuba ada permissiveness terhadap amalan homoseksual. Ya. Apa lagi? Antara 10 prinsip. Yang ketiga yang saya ingat, dia kata wujudkan dia panggil interfaith movement. Artinya antara agama-agama tu biar ada satu badan supaya menganggap semua agama tu sama lah. Persepahaman tu supaya Islam duduk sama level aja lah dengan mana-mana agama. Sedangkan ini semua bercanggah dengan prinsip-prinsip kita orang Islam. Jadi yang saya nak sebutkan bahawasanya politik dalam negara kita ini tidak sunyi daripada campur tangan, serangan, pahaman-pahaman yang cuba menguasai dunia. Kita tak nampak dia. Kalau kita tengok satu lagi, dalam Alice Bailey punya prinsipal, dia kata, jadikan media sebagai trendsetter. This is what happening now. Dia gunakan saluran dalam media, dia bentuk pemikiran dan minda orang Islam, dia korapkan pemikiran minda orang Islam, supaya kita tersasar daripada Islam. Jadi, ini realiti, bukan kata satu benda khayalan. Ini belum lagi kita kupas tentang satu buku yang berjudul The Jewish Conspiracy. Konspirasi Yahudi, bagaimana cara dia menguasai dunia, apa benda yang dia kena kontrol. Ya. Jadi kita kena faham, politik negara kita ini bukan hanya datang dalam bentuk UMNO, PAS Bersatu, DAP semua. Dia ada tali temali, jari jemari di belakang. Ya. Kalau kita tengok sesetengah parti seperti DAP, dia adalah anggota aktif gerakan dia panggil International Socialist Movement. Dia bukan hanya soal parti yang wujud di Singapura kemudian jadi parti di Malaysia. Dia adalah berangkai. Dia berangkai dengan International Socialist Movement. Ini bukan saya menuduh. You buka portal dia hari ini pun, you Google portal dia hari ini pun, dia tulis kat situ dia adalah aktif member, dia mendaftar menjadi ahli Socialist Movement. Jadi sosialis ada satu pahaman. Sosialis ni ada satu pahaman yang dia cuba nak melaksanakan di negara-negara yang mana parti-parti yang bersifat sosialis ada. Jadi bila balik ke dalam negara kita tadi, hati-hati. Kalau datang satu-satu benda tu, tengok root dia. Gelombang hijau tidak dicipta oleh PAS. Tidak. Tidak ada timbul soal gelombang hijau, biru apa semua dalam pilihan raya yang lepas. Yang pasti pilihan raya yang lepas ialah satu gelombang kesedaran rakyat mahu melihat orang Melayu bersatu. Gelombang ini menjadi kuat sejak adanya muafakat nasional. Bermula dengan PAS dan UMNO. UMNO tu merah ataupun biru. PAS tu hijau. Gelombang itu bukan gelombang hijau, bukan gelombang PAS. Itu gelombang rakyat yang mahu melihat politik negara ini distabilkan segera dengan dimulakan melalui penyatuan politik parti-parti yang berasaskan pada bumi putera Melayu dan Islam. Kerana bila datang pilihan raya, walaupun UMNO lari daripada muafakat nasional, rakyat tak lari. Rakyat tak lari. Jadi itu menyebabkan UMNO kalah teruk dan parti-parti yang menjunjung semangat bersatu padu ni, terutama sekali Perikatan Nasional dan PAS, mendapat dukungan yang kuat. Tiba-tiba, lepas pilihan raya, saya tahu satu media tertentu komen istilah gelombang hijau. Bagi pentafsiran saya, ini percubaan nakal untuk menakut-nakutkan orang bukan Islam terhadap kemarahan PAS terutama sekali. Lalu dia pun buat peta. Ini negeri-negeri yang dah kena gelombang hijau. Ini negeri-negeri yang belum kena gelombang hijau. Seolah-olah gelombang hijau tu adalah gelombang PAS. Sebenarnya bukan gelombang PAS. Dia gelombang kesedaran rakyat, terutama kaum bumi putera, Melayu, Islam, yang merasa mereka terancam dalam negara mereka sendiri dan mereka sedar mereka nak bersatu padu. Kedua, kesedaran di kalangan orang Melayu, bumi putera dan Islam, mereka tidak mahu elemen-elemen sosialis liberalis bertapak di Malaysia. Maka vote dia rally
di belakang calon parti-parti yang membawa ideologi ataupun pendekatan politik yang sedemikian. Jadi bila sebut gelombang hijau, dengan sendiri secara reverse psychology, secara halus, orang bukan Islam akan menyekat kemarahan Perikatan Nasional. Itu yang mereka mahu. Itu yang mereka mahu. Sebab mereka nak pertahankan parti liberalis dan sosialis ini daripada terus mara. Sedangkan bagi mereka-mereka yang mendokong tentang perlunya falsafah politik yang menjadi teras bagi negara ini, mesti berasaskan pada penduduk majoriti punya nilai-nilai, naluri, keyakinan, kepercayaan, iaitu nilai-nilai kaum Bumiputera. Setengah orang pula kata ini Talibanism, setengah pula kata ini racism. Ini semua istilah bagi menakut-nakutkan orang. Padahal kalau dia faham, bercakap tentang Bumiputera, nothing racist about Bumiputera. Saya selalu kata Bumiputera itu adalah terminologi, constitutional terminology. Dia bukan soal kaum, kerana Bumiputera itu ada Melayu, ada Siam, ada Kadazan, ada Dusun, ada Iban, ada Jawa, ada Minang, ada Mamak, ada Malbari, macam-macam kan? Itu istilah Bumiputera, bukan kaum. So macam mana kalau orang nak parti-parti berasaskan Bumiputera Melayu Islam ni berjuang untuk mereka melindungi hak mereka dalam perlembagaan, itu bukan perkauman. Tapi ada orang mula takut dah. Kalau bercakap tentang hak Bumiputera, bercakap tentang hak Melayu, bercakap tentang hak orang Islam, ini perkauman. Orang kita sendiri jadi dah takut. Malu-malu, segan-segan. Sebenarnya tidak. Perkataan Bumiputera itu perkataan yang merupakan constitutional terminologi yang digunakan dalam perlembagaan negara untuk menyatakan negara ini ada social contract-nya. Dalam social contract itu, ya, kita terima ini juga akan jadi warga negara China, India dan sebagainya, maka itu dipanggil bukan Bumiputera. Penduduk asal daripada negara ini dipanggil sebagai Bumiputera. Tak kira apa kaum, apa agama. So, nothing racist about soal Bumiputera, bukan. Tapi kemarahan ini yang cuba disekat. Jadi sekarang dah jadi terbalik. Kalau orang Cina bercakap tentang sekolah vernakular kerana nak mengekalkan bahasa, orang kata bahasa ibunda mereka, nak mengekalkan budaya mereka dan sebagainya, sains perniagaan nak ditulis tulisan Cina, tak timbul pula resis. Buat Chinatown tidak timbul resis, ya. Buat universiti sendiri tak timbul resis. Terbalik pula dah. Jadi orang Bumiputera ni pula yang resis. Jadi ini kita kena, pada saya kena berhati-hati, jangan masuk perangkap. Akhirnya sekarang ni orang kita perangkap, dan akhirnya sebahagian pada orang kita membela yang belah sosialis liberalis, sebahagian masih mempertahankan status quo. Apa terjadi? Artinya kita berpecah. Dan ini yang dimahukan. Apabila kaum Bumiputera itu sendiri berpecah sesama sendiri, maka tercapailah matlamat dan cita-cita kelompok sosialis liberalis kerana mereka minoriti dari segi bilangan. Dan mereka tidak boleh berkuasa daripada sudut kuantiti, daripada sudut numbers, mereka tidak boleh menjadi pemerintah kerana angka tak cukup. Mereka hanya boleh menjadi pentadbir pemerintah kalau kelompok ini berjaya mereka pecahkan. Jadi sekarang bila kita pecahkan kesatuan Bumiputera Melayu Islam, kita mengangkat ini menjadi pentadbir dan pemerintah. Macam berlaku sekarang. Bila mereka menjadi pentadbir dan pemerintah, maka ideologi mereka tadi yang akarnya datang daripada berbagai-bagai di luar sana, dia akan boleh dilaksanakan secara halus, secara tanpa kita sedar. Akhirnya liberalis kata semua agama sama. Akhirnya liberalis kata kalimah Allah semua orang boleh guna. Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Semua orang kata ini hak asasi manusia, you nak praktis homoseksual ataupun LGBT, ini adalah hak individu. Ini secara halus dia masuk. Kita ni mungkin ada lagi ketahanan sampai peringkat generasi kedua, anak-anak kita, benda tu dah dilazimkan mereka dengar, maka akhirnya mereka pun menerima kalimah Allah semua boleh pakai, semua anda sama, guna atas alasan human right dan sebagainya. Dan demikianlah caranya bagaimana
perang besar yang saya katakan tadi di peringkat global tadi akan berlangsung dan dimenangi oleh kelompok yang menolak Islam itu sendiri. So berhati-hati, kunci utama, benteng utama ialah jangan berpecah belah. Jangan berpecah. Semalam pun kecoh juga bila Tony Pua bercakap tentang matlamat jangka panjang yang mahu dicapai oleh DAP, iaitu dia akhirnya dia mahu menubuhkan kerajaan sendiri tanpa UMNO. Mengapakah DAP ni terlampau obses sangat dengan UMNO? Bukan sebab dengan parti dia lain. tahu selama ini sejak daripada zaman daripada tahun 1963 benteng yang menyekat kemarahan DAP adalah UMNO. Benteng sebenar. Yang longgar sekarang itu pemimpin UMNO, tapi UMNO dan ahli UMNO masih merupakan benteng yang terkuat menghalang kemarahan DAP dan fahaman yang mereka bawa. Ya. Macam kata tadi lah, DAP ni parti sosialis yang ada International Socialist Movement, dan di belakangnya dalam International Socialist Movement tu ada lagi masuk berbagai-bagai lagi ideologi-ideologi yang lain. So mereka yang buat ni dia ada matlamat yang dia nak capai, tapi setakat ini mereka terhalang. Kita tengok mula-mula dia masuk dengan bawa PAP, bawa Singapura masuk ke Malaysia. Terhalang sebab lepas 2 tahun Tengku Rahman tendang keluar. Kenapa Tengku Rahman tendang keluar? Kerana dia tak nak penyakit PAP waktu tak belum ada DAP merosakkan. Dan akhirnya Singapura yang menguasai tanah Melayu. Bila masuk Singapura, bukan negaranya, fahaman yang ada di Singapura. Fahaman politik yang ada di Singapura. Jadi Tengku Rahman dan UMNO menjadi benteng pertama, tolak keluar. Takut kuman tu merebak. Tapi usaha diteruskan. Dia buka DAP. Buka DAP. Bila buka DAP pada tahun 65, 66 begitu. Dan kita tengok apa berlaku dalam politik negara kita, termasuk peristiwa 13 Mei dan sebagainya. Maka mari Tun Razak dan UMNO sekali lagi buat benteng menghalang kemarahan itu. Cara mana? Buat Barisan Nasional. PAS, UMNO semua bergabung. Supaya sejarah 13 Mei jangan berulang. Ya. Jadi ini usaha pemimpin terdahulu. Didokongi oleh UMNO menyekat kemarahan-kemarahan. Jadi Tengku Rahman buat cara dia. Potong ibu kaki supaya jangan hilang paha. Mari Tun Razak bila tengok benda tu berlaku atas nama DAP pula, bukan PAP lagi. Cara mana? Nak bina benteng? Bina ketahanan penyatuan melalui bentuk Barisan Nasional. Ya. Maka terbantuk lagi DAP. Lepas tu DAP macam tak boleh bangun. Sejak adanya Barisan Nasional ni, sikit sekali pengaruh dia. Berjaya Tun Razak menyekat virus itu. Dan begitulah, bertahun-tahun lamanya tidak berjaya sehingga apabila berlaku perpecahan dalam UMNO, bila Anwar Ibrahim keluar daripada UMNO, dia pun cepat-cepat sokong bawa Anwar Ibrahim. Kerana apa? Teorinya masih sama. Macam mana nak pecahkan yang induk ini. Ya? Tapi walaupun Anwar Ibrahim dan DAP itu masih bersama, benteng ini masih utuh. Kerana UMNO tu masih intact. Kemudian dia cuba dengan PAS. PAS pun cuba sekejap. Tak berjaya. Pecah PAS. Timbul perikatan Parti Amanah. Dan PAS cepat-cepat undur ke belakang. Bina semula kekuatan PAS. Dan akhir sekali PAS gabung dengan UMNO melalui Muafakat Nasional. Mereka tahu ini benteng paling kuat dibina semula sekali lagi apabila adanya Muafakat Nasional. Maka mereka cepat-cepat ubah strategi. UMNO dengan PAS bergabung. Mereka tak berjaya kerana dulu mereka totok. 22 bulan tu cara kasar, cara totok menyebabkan UMNO dan PAS turun ke jalan raya menentang ISET. Parti UMNO dan PAS menolak segala perkara yang dibuat oleh kerajaan PH, dan di dalam sendiri Tun sendiri menghadapi masalah nak handle DAP kerana DAP nak buat itu, nak buat ini. Ini bukan rahsia lagi dah. Saya sendiri duduk dengan Tun cerita bagaimana dalam kabinet menteri-menteri daripada DAP cuba nak push, nak tolak masuk berbagai-bagai perkara yang Tun sendiri tak bersetuju. Jadi Tun
menyebabkan PH pecah. Waktu itu, bila Tun Sri resign. Jadi, terhalang lagi. Maka bila datang kali ini, DAP bawa pendekatan yang berubah. Cara yang lebih lunak, tapi dia tengok dalam UMNO ada orang ada kepentingan, maka dia gunakan orang yang sedang kelemasan ini untuk perkukuhkan DAP dan PKR. Jadi PH diperkukuhkan dengan tarik kepimpinan UMNO, kepalanya pergi, ekornya masih belum. Maka berpecah dua. Jadi game ini satu bagi orang yang penganalisa politik dan orang macam kita yang melalui episod-episod ini, satu benda yang besar yang sedang kita perhatikan. Pada saya, asas tu masih sama. Kumpulan yang tidak suka kepada pendekatan politik berteraskan Bumiputera dan Islam lebih-lebih lagi dengan satu cara dia dan kita dengan cara kita. Di sinilah ada dua pola politik yang kita perlu beri kesedaran. Bahawasanya benteng itu yang pernah dibuat oleh Tengku Abdul Rahman, yang pernah dibuat oleh Tun Razak, pernah dibuat oleh Tun Mahathir, perlu diwujudkan semula bagi kita nak melindungi supaya negara ini kekal ideologi pentadbirannya, parti yang menguruskan negara, induknya mesti berada pada Bumiputera Melayu Islam. Tan Sri, kalau kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim masa mula dia jadi Perdana Menteri, dia begitu bersemangat untuk membentuk dasar ekonomi negara kita ke arah yang lebih baik. Contohnya hari Ahad pun dia panggil mesyuarat lah. Bulan 11 tahun lepas tak silap, mencerakin apa semua. Tapi sekarang ni dah sampai hujung bulan 6, masih belum ada apa lagi. Kalau tengok macam tergesa-gesa tu, macam esok dia tu nak umum dasar ekonomi baru dah, dasar monetary yang baru. Tapi sampai hari ini belum ada lagi. Apa punca yang menjadi masalah pada Perdana Menteri dan kerajaan yang ada hari ini? Dia dua isu yang berbeza di antara kulit dengan substance. Ya. Kulit ni kita boleh hias macam-macam. Dalam kepimpinan, kalau kita ambil pendekatan populis, mudah pada jangka pendek. You play to the gallery. Kalau you pergi depan student, you tengok apa sentimen student, you play to the gallery untuk student seronok. You pergi depan non-Malays, misalnya you play to the gallery, you tengok apa orang tu suka, you just go along dengan sentimen orang audience yang ada. We call it play to the gallery. Pendekatan populis sangat sesuai bila seseorang yang tahu macam mana nak play to the gallery. Tapi itu kulit. Penyelesaian masalah dia bergantung sangat kepada konten sebenar, the substance. Substance ini tak boleh dibuat-buat. Substance perlu pada ilmu, perlu pada pengalaman, perlu pada keupayaan. Ya? Kalau seseorang itu tidak ada ilmu, katalah dalam soal ekonomi, dia tak ada ilmu ekonomi, latar belakang dia. Tapi sekurang-kurangnya mungkin dia ada pengalaman. Kalau pengalaman juga ada pengalaman yang buruk, pengalaman kegagalan, bukan pengalaman kejayaan. Kemudian timbul pula soal keupayaan dia dalam melaksanakan. Jadi kalau tiga-tiga ni pun tak ada, secara substansnya, kulit indah macam mana sekalipun, dia tak boleh solve the problem. Pada saya tengok sekarang ini, pendekatan populis nampaknya perfect. The right person is doing the right thing dalam konteks membawa dan play to the gallery. Tapi oleh kerana rakyat ni dah mengikut lama, ahli politik negara kita ni bukan setengah negara lain. New figures muncul, kemudian dinobatkan jadi pemimpin. Kita ni semua pemimpin yang recycle. Baik Tun Mahathir, baik Tan Sri Muhyiddin, baik Ismail Sabri, baik saya, baik Datuk Seri Anwar. Ini pemimpin yang rakyat dah tengok track record kita tu sekian lama. So, kalaupun kita play to the gallery, rate of success dan sejauh mana orang convince dengan kita tu, pada saya terhad. Sebahagian mungkin dia bertepuk waktu dia dengar tu. Lepas dia balik rumah, dia fikir,
Tadi aku bertepuk lah. Orang tepuk, is crowd psychology kan. So orang tepuk, ramai-ramai tepuk lah. Tapi bila dia balik, kerana student ni cerdik pandai. Dia ada pendedahan pada berita macam-macam. Dia tengok balik history, dia tengok balik apa kata yang lama, apa pula yang baru. Dia tengok apa yang performance. Because student dan golongan muda ni orang yang cerdik pandai. So, peratusan orang yakin bila sampai time mengundi itu sikit. Jadi ini situasi yang sedang berlaku. Sedangkan permasalahan ekonomi ni benda yang dinamik. Satu period dan satu period dia berbeza-beza. Dan dia tidak ada satu solution yang boleh jawab permasalahan di setiap ketika. Ya? Bermakna dia perlukan pada tadilah knowledge, pengalaman dan keupayaan untuk solve the problem pada masa itu. So benda tidak mudah. Sebab itu sekarang ini masalah ekonomi ada perkara yang sangat mendasar. Kerana situasi ekonomi sekarang ini adalah masalah yang global sifatnya. You tak boleh bagi prescription yang sesuai untuk Malaysia tanpa memahami ini adalah global phenomenon. Post-COVID, COVID is a global phenomenon affecting the entire country. Kerana post-COVID adalah global phenomenon. Satu. Yang kedua, keadaan itu disokong jadi bertambah berat kerana berlaku soal-soal seperti peperangan. Peperangan Ukraine dengan Rusia telah affect banyak sekali faktor-faktor ekonomi, faktor pengeluaran, pembekalan, dagang dan sebagainya. Kemudian faktor yang ketiga yang tak dapat kita nafikan, permainan kuasa-kuasa besar dalam geopolitik. Masing-masing tarik tali sana, tarik tali sini, terutama sekali Amerika dan China yang mempengaruhi semua. Jadi, kesemua fenomena global ini perlu dilihat dan difahami. Kemudian barulah pula tengok pula dalam konteks negara kita sendiri. Jadi, keseluruhan ini memerlukan kepada kepakaran dan keupayaan, tak boleh populis. Jadi, ini yang saya nampak kekurangannya. Nah, sebab tu saya masih teringat waktu Tun menghadapi situasi serangan penyangak mata wang dulu. Setengah orang tak nampak itu serangan penyangak. Tun nampak. Waktu tu orang tak pernah dengar lagi nama George Soros ni. Ya? Tapi Tun dah nampak. Benda ni berlaku bukan fenomena global. Ini berlaku kerana ada effort pihak tertentu, kerana ketamakan mereka menggunakan kuasa wang mereka, menjatuhkan mata wang negara tertentu untuk membolehkan mereka mengbankruptkan setengah negara. Everything fall, everything jadi murah, they will come back, they will buy. So ini dalam percaturan politik global ini, pelobi-pelobi besar ni, dia tunggu di belakang. Dia sebagai satu strategi. Di belakang tu, kalau saya punya telahan, itu dia terlibat dengan IMF sendiri. Ini mereka yang rapat dengan IMF, mereka create the problem, mereka come back with solution yang menguntungkan mereka. So, dia pun bila negara menghadapi masalah kejatuhan mata wang, IMF pun bagi prescription. Dia kata, naikkan interest bank supaya orang menyimpan, menabung. Sebenarnya lagi orang menyimpan, lagi ekonomi itu kuncup. Ya? Kemudian setengah-setengah orang pula, kerana dia kurang pengetahuan tadi, dia telan bulat-bulat prescription IMF. Sebahagian negara terpaksa mengambil hutang yang banyak, terhutang yang begitu besar di luar kemampuan mereka membayar. Akhirnya macam-macam berlakulah, termasuklah misalnya kerana you naikkan BLR, you naikkan kadar interest, sebagai interest menjadi terlalu tinggi, banyak syarikat akhirnya kaput, syarikat terpaksa dijual, dan syarikat sekarang besar masuk lah, dia buat dia punya shopping lah, sebab masing-masing dah terhutang banyak ni, maka setengah-setengah negara mengamalkan dasar protektif, termasuk Indonesia, Malaysia, kerana dasar ekonomi baru kita dasar protektif. Jadi dia serang, dia attack, kita lemah, kita collapse. Kalau kita ambil ubat dia, prescription dia, dia masuk, dia kontrol. Itu berlaku pada Indonesia terutama pada satu ketika bila mengambil pinjaman daripada IMF. Tapi kerana Tun Mahathir ada ilmu, ada pengalaman,
ada willpower to do it. 3 formula saya kata tadi. Dia study in detail. Pertama dia kata, no, this is not a normal phenomenon. Ini ada kerana penyangak mata wang yang lakukan. Therefore, dia tak pakai ubat biasa. Dia pakai ubat luar biasa. Dia go to pegging. Stop speculation. Kejatuhan mata wang. Dia buat pegging. Dia buat dasar orang terpaksa bawa balik duit tu, bawa balik semula ke Malaysia. Dan beberapa langkah-langkah non-conventional. Dan terbukti akhirnya itu satu formula yang telah menyelamatkan negara. Bukannya IMF, tapi kerana kita ada cara kita sendiri. Jadi sekali lagi, sekarang ini tak serupa dengan masa Tun dulu. Jadi sini juga perlu orang yang ada ilmu, knowledge, orang yang ada pengalaman, orang yang ada willpower untuk buat. Tapi kalau orang yang ada sekarang sekali lagi just subscribe saja pada rule biasa, saya ingat kita akan jadi makin teruk. Kalau tanya bankers, dia guna conventional wisdom lah. Kalau tanya bankers, mata wang jatuh, naikkan interest. Itu rule yang ada dalam buku teks lah. Tapi kalau you tak tengok gambaran besar tadi, prescription salah, yang salah, yang salah. Kadang makin lama makin teruk. Dan saya fikir itu dilema kerajaan, terutama sekali Menteri Kewangan yang ada sekarang ini. Sedangkan saya fikir Tun masih hidup, kita ada Datuk Najib, 4 bekas Perdana Menteri ada yang mentadbir dalam 4 era yang berbeza dengan latar belakang yang berbeza. Pada saya patut gunakan pengalaman mereka. Ya? Asyik duk tendang, benci, marah, kutuk, tak membawa kita ke mana-mana. Itu antara lain lah. Tapi selain daripada 4 Perdana Menteri yang mengendalikan 4 period ekonomi yang berbeza, kita juga ada mantan-mantan Menteri Kewangan, baik Tun Daim ke ataupun apa tu, even Tunku Zafrul dan sebagainya. Kita instead bermusuh satu sama lain, kenapa kita pool resources berserta dengan of course penasihat-penasihat ekonomi yang ada sekarang lah. Tapi yang penting pada saya dalam keadaan krisis begini, kita jangan panjangkan national crisis. Kita patut ada jalan, put our head together and save the nation. Tapi sekali lagi style leadership sekarang very antagonistic. Hari-hari menyerang semua orang dan menakutkan semua orang. Dan ini memberi signal, isyarat kat luar, this type of government may succeed, may fall. Kalau ada tendensi nak jatuh, maka orang tak berani nak masuk melabur. Saya rasa itu situasi yang sedang berlaku sekarang. Walaupun retorik pompang kerana delivery-nya tak berapa, confidence tu masih tak ada. Kemudian kena pula PM kita sendiri bercakap, ada gerakan nak jatuhkan dia bulan 8 dan sebagainya. Bila dia sendiri buat pengakuan benda begitu, lagilah orang kata, ini apa ni? Ya ke? Ya ke? Jadi, keseluruhannya, kita tidak membentuk satu situasi yang kondusif kepada pertumbuhan ekonomi. Yang keduanya, ketahanan ekonomi kita menjadi makin lemah lah pada saya. Terima kasih Tan Sri atas penjelasan yang sangat jitu, cadangan-cadangan yang bernas, tapi kita simpan sikit untuk wawancara seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih.